Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini, cikgu akan sentuh sains tahun 6, temanya ialah sains fizikal. Dan kita akan fokuskan kepada standard kandungan 7.0 iaitu kelajuan. Dan cikgu juga akan fokuskan pada standard pembelajaran 7.1.3 iaitu menjalankan penyiasatan untuk menghubungkan kelajuan, jarak dan masa. Baik, murid bolehlah merujuk buku teks, muka surat 122 hingga 124. Baiklah, semua dah bersedia untuk belajar kelajuan pada hari ini? Okey, bolehlah kamu membuka buku teks kamu pada muka surat 122, iaitu hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Baik, cuba kita lihat perbualan antara rakan-rakan ini. Pada hari sukan sekolah, Amir mendahului murid-murid lain dalam acara lumba lari. Okey. Wah, lajunya Amir. Saya rasa Amir akan sampai dahulu ke garisan penamat. Kamu pastikah? Okey, mari kita uji. Baik, murid ini ingin menguji pada jarak yang sama tetapi didapati Amir yang akan sampai terlebih dahulu. Baiklah murid, mari kita jalankan penyiasatan untuk menyiasat hubungan antara kelajuan, jarak dan juga masa. Apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan pergerakan sesuatu objek? Baiklah murid, dalam penyiasatan ini kita perlu alat dan bahan ialah kereta mainan, pita pengukur, jam randik dan gelang getah. Bolehlah kamu rujuk aktiviti dalam buku teks kamu pada muka surat 123. Dan kita akan melibatkan beberapa pemboleh ubah dalam penyiasatan ini. Dan sebelum kita jalankan penyiasatan, kita perlu terlebih dahulu membina hipotesis. Hipotesisnya di sini, kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Baik, di sini kita tetapkan pemboleh ubahnya ya. Kita nak tengok sekarang ni ialah kelajuan sesuatu objek itu. Iaitu kelajuan objek yang ni kita katakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil yang akan kita perolehi selepas penyiasatan. Manakala kita perlu manipulasikan, iaitu kita yang kawal, kita tentu ialah dari segi jarak. Jarak itu jarak yang objek itu perlu lalui. Dan tempoh masa ini ialah pemboleh ubah yang kita perlu malarkan, kita tetapkan, kita tak ubah. Dalam buku teks kamu, masa ditetapkan adalah 3 saat. 3 saat. Okey, dah bersedia untuk jalankan eksperimen? Jom bersama-sama dengan cikgu. Okey, perhatikan kereta mainan ini ditarik pada jarak 5 cm. Pada jarak 5 cm kita akan lepaskan. Kemudian kita akan rekodkan jarak yang dilalui dalam tempoh masa 3 saat. Perhatikan. Dalam tempoh 3 saat kita akan rekodkan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Seterusnya kita akan jalankan uji kaji yang kedua dengan menarik jarak kereta mainan pada jarak 10 cm. Baik, sekarang kita akan tarik gelang getah pada jarak 10 cm. Tarik ke belakang lagi. Dan kita lepaskan dan kita berhentikan kereta mainan apabila melalui ataupun melalui masa 3 saat. Dan kita akan ukurkan jarak kereta mainan tersebut. Dan keputusan kita dah dapat dan perhatikan jadual yang dah cikgu sertakan di sini. Baik, ini adalah hasil penyiasatan yang telah kita jalankan. Jarak gelang getah ditarik pada jarak 5 cm dan didapati jarak yang dilalui oleh kereta mainan ialah 102 cm. Apabila jarak gelang getah ditarik pada 10 cm,
jarak yang dilalui oleh kereta mainan ialah 200 cm. Jadi, pemboleh ubah yang kita perlu malarkan adalah masa. Pemboleh ubah yang perlu kita manipulasikan ialah jarak gelang getah ditarik. Dan pemboleh ubah yang dilalui oleh kereta mainan ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, kalau murid dapati di sini ialah pola bagi jarak yang dilalui ialah bertambah. Bertambah, dan jarak yang dilalui oleh kereta mainan pun juga adalah bertambah. Jadi, adakah hipotesis kita benar? Bertambah jarak gelang getah ditarik, bertambah jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Baiklah murid-murid. Setelah kita menjalankan penyiasatan dan kita dapat maklumat dia, dan kita perlu tulis satu laporan untuk penyiasatan ini. Jadi kita nak kaitkan apakah hubungan antara kelajuan dengan jarak yang dilalui dalam masa yang ditetapkan. Jom kita perhatikan soalan. Ada 4 soalan di sini. Yang pertama, apakah pemerhatian kamu selepas kereta mainan ditarik dan dilepaskan menggunakan gelang getah pada jarak yang berbeza? Baiklah, mari kita bincang soalan ini bersama-sama dengan cikgu. Kita kembali kepada soalan yang pertama tadi. Apakah pemerhatian kamu selepas kereta mainan ditarik dan dilepaskan menggunakan gelang getah pada jarak yang berbeza? Kita ada 2 jarak tadi, ialah pada 5 cm dan juga 10 cm. Dan kita dapati pada yang ditarik pada 10 cm akan bergerak lebih jauh. Jadi apakah jawapan kamu? Ini jawapan dia. Kereta mainan yang ditarik, kereta mainan yang jarak getahnya 10 cm akan bergerak lebih jauh berbanding kereta mainan yang jarak getahnya 5 cm pada masa yang sama. Pada masa yang sama. Kita malarkan masa. Dapat? Jadi kita dapatlah bahawa yang ditarik lebih jauh gelang getahnya akan bergerak lebih jauh. Baik, soalan yang kedua. Berikan inference ke atas pemerhatian kamu. Apakah inference? Kenapa kamu katakan tadi bahawa jarak gelang getah yang 10 cm itu akan bergerak lebih jauh? Kita kaitkan dengan kelajuan dia. Kerana kereta mainan jarak getahnya 10 cm bergerak lebih laju berbanding kereta mainan jarak getahnya 5 cm. Sebab itulah dia bergerak lebih jauh sebab kelajuan dia bertambah. Dan tentulah siapa yang bergerak lebih laju akan sampai terlebih dahulu. Baik, soalan yang ketiga, apakah hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Baik, tadi cikgu dah terangkan bahawa pemboleh ubah dimanipulasi ialah jarak gelang getah ditarik. Jarak gelang getah ditarik 5 dengan 10 tadi itu ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan pemboleh ubah bergerak balas ialah dalam buku teks kamu itu ialah jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Dapat? Jadi bolehlah kamu tuliskan jawapannya. Semakin bertambah jarak gelang getah ditarik, semakin bertambah jarak yang dilalui oleh kereta. Itu semua ada dalam buku teks kamu pada muka surat 123. Yang ini yang kita katakan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Kita panggil PUM. Dan yang ini ialah PUB. Dapat? Dan kita pergi kepada soalan yang soalan keempat. Ramalkan jarak yang dilalui oleh kereta mainan sekiranya jarak 6 cm dan 15 cm digunakan dalam penyiasatan ini. Maknanya kita tarik jarak gelang getah itu pada 6 cm dan 15 cm. Sebenarnya penyiasatan ini bergantunglah kepada penyiasatan yang kamu jalankan. Dan ini adalah sebagai ramalan. Dan tentulah bila jarak 6 cm iaitu lebih jauh daripada 5 cm tadi, dan tentulah jarak dia ataupun
jarak dilalui itu mestilah lebih jauh berbanding 5 cm. Manakala 15 cm gelang getah ditarik, mestilah jarak kereta dilalui itu lebih jauh berbanding yang 10 cm tadi. Jadi bolehlah kamu tulis jawapan seperti ini. Jarak gelang getah ditarik 6 cm, jarak yang dilalui oleh kereta mainan ialah 130. Ini kita buat anggaran. Okay. Anggaran antara lebih daripada 102 hingga 200 jarak dilalui. Jadi kamu ambil lah mana-mana jarak yang sesuai. Dan yang kedua ialah jarak gelang getah ditarik 15 cm, jarak dilalui oleh kereta mainan ialah 250. Kita lebihkan sedikit daripada 200. Sebab 200 tadi ialah pada jarak 10 cm. Okey, setakat ini faham? Okey, kita tengok lagi soalan seterusnya. Okey, ini adalah soalan kuis. Kamu bolehlah berbincang dengan rakan-rakan melalui WhatsApp ke, telefon ke, ataupun berbincang dengan guru kamu. Baik, antara berikut yang manakah menunjukkan jarak pergerakan yang paling pendek dalam satu jangka masa yang sama. Yang paling pendek ni ialah yang paling dekat. Okay, katakan masanya sama tapi dia bergerak pada jarak yang paling pendek. Apakah jawapan dia? Okay, dah tentulah jawapannya ialah 80 km per jam. Okay, inilah jarak yang paling pendek. Okey, seterusnya untuk jawapan soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 3 jenis kereta mainan P, Q dan R untuk bergerak sejauh 3 meter. Okey, kita ada 3 kereta mainan P, Q dan R dan masa yang diambil adalah untuk kereta P 5 saat, Q 6 saat dan R 6 saat. Agak-agak yang mana yang paling laju Okey, dah tentulah yang mengambil masa yang paling pendek itu yang paling laju, iaitu yang paling laju mestilah kereta R. Ini nombor 1 laju. Yang kedua paling laju ialah kereta P dan yang ketiga ialah kereta Q. Sebab kereta Q ni mengambil masa 6 saat untuk bergerak sejauh 3 meter. Jadi, kereta mainan yang manakah bergerak lebih perlahan? Dan tentulah kereta mainan Q yang akan bergerak lebih perlahan daripada kereta mainan antara P dengan R, yang mana satu. Tetapi lebih laju daripada kereta mainan apa? Okay. Jadi, yang jawapan yang kedua tentulah kereta R. Sebab kereta R bergerak lebih laju daripada kereta mainan P. Okey. Dapat semua? Cikgu harap semua dapat mengikuti sesi pembelajaran cikgu pada kali ini dan faham bagaimanakah perkaitan antara kelajuan, jarak dengan masa. Sekiranya kamu tak faham, bolehlah kamu ulang tayang tengok balik semula pembelajaran cikgu ini. Okey, setakat ini saja yang dapat cikgu kongsikan pembelajaran pada kali ini. Semoga murid-murid semua dapat memahami hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me